Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Okey, pada minggu yang ketiga, bab yang kedua. Kalau minggu lepas kita dah sentuh untuk kod CTU 152 ni, berkaitan tentang apakah itu akhlak, etika, peradaban dan hubungan antara akhlak dan peradaban. Tapi kali ini kita nak melihat apakah yang dikatakan tauhid, dan tauhid ini yang merupakan asas utama, elemen utama yang ada dalam elemen spiritual yang kita dah kongsikan minggu lepas, iaitu peradaban tu ada dua elemen teras, elemen utama yang bergerak secara seiring, secara selari, sama-sama naik, yang mana kedua-dua ni yang antara punca menjadikan sesuatu tempat itu mencapai tahap peradaban atau tamadun lah. Itulah elemen spiritual dan elemen fizikalnya. Dan tauhid inilah merupakan antara ataupun elemen yang paling penting dalam asas peradaban Islam, khususnya dalam elemen spiritual lah. Jadi kita pergi satu-satu dulu. Okey, apakah yang dikatakan tauhid? Tauhid dalam bahasa Arab, tauhid dalam bahasa Arab, iaitulah daripada perkataan bahasa Arab wahada. Kalau kita dalam bahasa Arab, kalau nombor dan angka dalam bahasa Arab kita sebut wahidun, satu. Tapi kalau wahada, maksudnya ialah memberi maksud tunggal ataupun satu. Menurut Kamus Al-Muhit, ni kamus Arab, kamus bahasa Arab dengan bahasa Arab, tauhid tu berarti menjadikan sesuatu itu satu. Tauhid, menjadikan satu. Contohnya, kalau kita buat contoh yang paling mudah, katakanlah penyapu tu, bukan penyapu, lidi. Lidi tu banyak-banyak kita kait daripada daun kelapa tu. Kita kumpulkan satu, jadikan satu, dia akan menjadi penyapu. Dan tukar nama dia macam tauhid lah, maksudnya kita menjadikan semua tu sebagai satu, ataupun menjadikan sesuatu tu satu. Iaitulah kita menjadikan Allah tu satu, esa. Kita tidak menjadikan Tuhan tu banyak, kita menjadikan Tuhan tu satu ataupun esa. Walaupun ada perbahasan tentang satu dan esa tu, tapi kita menganggap satu tu esa lah, menggunakan istilah dalam bahasa kefahaman kita lah, bahasa Melayu. Menurut Hasyiah Al-Bajuri, iaitu kitab syarah kepada kitab Al-Jawharah ataupun Jawharatul Tauhid, sesuatu yang memberi maksud tauhid tu ialah sesuatu itu satu. Mengetahui bahawa sesuatu itu adalah satu. Dia sebab dia bahasa falsafah sikit mengetahui sesuatu itu satu, bukan dua, bukan tiga. Contoh, kalau kita tahu satu apple, depan mata kita ada satu je apple. Jadi kita tahu memang apple satu. Itulah maksudnya tauhid. Kita mengetahui sesuatu itu satu. Tauhid dari segi syarak pula ialah mengesakan Allah dengan ibadat serta meyakini keesaan tersebut pada zat, sifat-sifat dan perbuatan. Jadi rupa-rupanya tauhid yang kita nak belajar ni ialah berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita nak mensatukan Allah, mentauhidkan Allah ataupun mengesakan Allah dengan cara kita beribadat, iaitu menyembahnya. Bagaimana cara penyembahan kita? Dalam keadaan kita meyakini 100%, tak boleh sikit, tak boleh kurang. Kalau kita kurang 80% je kita yakin, tu tak kira sebagai keyakinan yang 100% lah. Keyakinannya maksudnya kena 100%. Iaitu meyakini 100% keesaan Allah SWT itu pada zatnya, pada zat Allah, pada sifat-sifat Allah dan pada perbuatan Allah. Zat tu apa? Zat tu kita boleh katakan macam fizikal lah. Contoh, manusia, makhluk semua ada sifat fizikal je. Manusia ada tangan, kepala, kaki, badan dan sebagainya. Pokok tu kita nampak batang dia, ranting dan daun, akar dia macam mana. Tapi Allah tak nampak zat dia, fizikal dia macam mana. Ada fizikal ke? Tak disebut fizikal sebab disebut zat dia, sebab Allah tu ada. Kalau disebut fizikal, seolah-olahnya macam benda tu wujud kan. Kita nampak bendanya tapi tak disebut fizikal lah. Disebut zat. Tapi macam mana Allah tu bentuknya? Wallahu alam. Itulah jawapan dia. Hanya Allah yang tahu bagaimana Allah tu. Sebab Allah tu tidak menunjukkan zat dia bagaimana. Tapi kita kena yakin Allah tu esa pada zat dia. Dan juga sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah. Allah tu bersifat dengan sifat-sifat yang kita pun dah belajar sebelum ni pada sekolah agama. Kalau Johor ada sekolah agama. Contohnya sifat 20 kan.
Allah wujud. Tu. Qidam, baqa' sehinggalah akhir. Kaunuhu mutakalliman. Tu sifat 20 Allah yang kita belajar pada sekolah agama. Jadi sifat-sifat Allah ni biasanya kalau kita hafal nama-nama Allah tu, Asma'ullah Al-Husna tu, nama Allah yang baik tu yang ada 99 nama tu, setiap nama tu ada sifat-sifat dia sendiri. Contoh Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Jadi sifat Allah tu pemurah. Ar-Rahim, penyayang atau pengasihani. Bermaksud sifat Allah tu penyayang dan mengasihani. Al-Wadud, sama juga, penyayang. Kemudian Al-Ghafur, Maha memberi keampunan. Maka sifat Allah tu suka memberi keampunan. Jadi setiap nama-nama Allah tu ada sifat, ada maksud dia, dan Allah juga bersifat dengan sifat yang ada pada nama-nama tersebut. Jadi kita kena yakin 100%. Kalau kita kata Allah kata nama Allah tu Maha Pengampun, kita kena percayalah Allah tu memang betul-betul Maha Pengampun. Kalau kita banyak buat salah, kita minta lah ampun dengan Allah. Kenapa? Sebab kita tahu Allah tu Maha Pengampun. Sebesar mana pun dosa kita, kalau kita minta ampun pada Allah, Allah tetap akan ampunkan. Kerana Allah beritahu, Nabi beritahu dalam hadisnya, kita ni Allah dalam satu hadis kursi, hadis kursi, iaitu hadis kursi ni hadis yang lafaznya daripada Nabi Muhammad tapi maksudnya daripada Allah. Kalau hadis Nabawi, hadis tu lafaznya daripada Nabi, maksudnya juga daripada Nabi. Itu beza hadis Nabawi dan hadis kursi. Jadi Allah ada berfirman dalam hadis kursi ni yang Nabi beritahu. Allah beritahu, ana inda dhanni abdi bi. Aku ni sebagaimana apa yang hamba-hambaku sangkakan tentangku. Sangkakan tentangku. Kalau hambaku sangkakan tentang aku ni Maha Pengampun, memang aku tu Maha Pengampun lah. Contohnya gitu kan. Sebab tu kita kena sentiasa bersangka baik pada Allah. Dan dengan sangka baik itulah rupa-rupanya doa yang Allah akan makbulkan untuk diri kita lah. Jadi itu tentang sifat-sifat Allah yang Maha Pengampun contohnya. Dan perbuatannya, perbuatan Allah. Apa contoh perbuatan Allah? Perbuatan Allah ialah contohnya menjadikan dan mentiadakan. Allah menjadikan bumi. Bagaimana Allah menjadikan? Caranya itu tak tahu macam mana. Tapi Allah menjadikan. Bagaimana Allah menjadikan? Adakah menggunakan mesin macam manusia? Perlukan? Tidak. Allah tu tidak menyamai mana-mana makhluk pun. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu pun yang menyamai Allah itu. Dari segi zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Itulah maksud tauhid. Itu kita mengesakan Allah. Semua yang berkaitan Allah tu kita esakan. Zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Kemudian pengertian yang lain, iaitu tauhid tu ialah menetapkan keesaan zat yang tidak menyamai segala zat yang lain tanpa melakukan penafian terhadap segala sifat-sifatnya. Dia macam berfalsafah sikit perkataan-perkataan ni. Iaitu menetapkan keesaan pada zat Allah yang tidak menyamai segala zat yang lain. Zat macam saya nyatakan tadi macam fizikal lah. Jadi Allah tu kalau kita kaitkan fizikal, pokok nampak bendanya, manusia nampak, kalau binatang, burung nampak bendanya, awan pun nampak, semua makhluk nampak. Tapi ada juga makhluk yang tak nampak fizikal macam angin. Angin tak nampak tapi dapat rasa. Keberadaannya tu, kewujudannya tu kita dapat merasai rasa angin tadi. Tapi tak nampak zat dia macam mana. Fizikal ni macam mana. Tapi Allah beritahu ni, ataupun pengertian yang nyatakan dalam bentuk yang lain ni mengatakan Allah tu esa zatnya. Tidak sama macam zat yang lain. Kemudian dalam kitab Jauharat At-Tauhid juga menyatakan tauhid tu ialah suatu ilmu yang mampu memberi kefahaman dan penjelasan akidah agama yang diambil dari dalil-dalil yang diyakini. Maksudnya tauhid tu ialah ilmu yang menjelaskan, yang memberikan kefahaman tentang akidah agama. Akidah tu apa dia? Kita dah belajar semasa lepas. Akidah tu berasal daripada perkataan aqadah, ikatan. Iaitu kepercayaan ataupun keimanan tentang agama lah, tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang perkara-perkara yang ada dalam rukun iman. Jadi tauhid tu ialah ilmu. Ilmu macam mana kita nak memahami melalui penjelasan-penjelasan yang ada dalam akidah. Dan diambil sumbernya ilmu tadi daripada bukti-bukti yang diyakini 100%.
Itulah tauhid. Jadi tauhid ni kalau orang tanya apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid itu ialah ilmu yang membahas, yang menerangkan, yang memberikan kefahaman untuk kita berkaitan perkara-perkara dalam akidah agama, rukun-rukun iman, hari-hari kebangkitan kan, hari kiamat, perkara al-ghaibiyat. Kesemuanya tu dibahaskan menggunakan bukti-bukti, dalil-dalil yang betul-betul pasti diyakini. Itulah ilmu tauhid. Contohnya kalau kita nak belajar tauhid, contohnya tentang wujud Allah. Allah wujud. Allah tu ada. Jadi ilmu tauhid lah yang membahaskan. Sebab Allah tu isu yang paling utama dalam agama Islam. Kalau tak percaya Allah, bermaksud dia tidak percaya, dia bukan agama Islam lah, yang bukan agama Islam. Jadi macam mana nak membahaskan Allah tu ada? Bahas menggunakan ilmu tauhid. Pertamanya melalui dalil nakli. Kita dah belajar ya, dalil nakli dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, satu. Dan Allah tu adalah. Bagaimana cara Allah tu ada? Allah tu adanya tidak dilahirkan dan ada dengan sendirinya. Itulah cara Allah wujud. Macam mana caranya? Wallahu alam, tak tahu. Itu yang kita diberi ataupun disuruh untuk meyakininya. Allah tu wujud dengan tiada satu pun yang mewujudkannya. Berbeza dengan makhluk. Kemudian Allah itu tiada pengakhirannya. Kewujudan Allah itu tiada kepengakhirannya. Tapi manusia ni atau makhluk, kewujudannya adalah ada pengakhirannya, iaitu kematian. Manusia ada dengan sebab lahir oleh manusia daripada perut ibu, dan juga kewujudan atau kelahirannya itu akan tiadanya dengan kematian. Berbeza dengan Allah. Itulah tauhid. Jadi kesimpulannya, tauhid itu ialah ilmu yang mampu menetapkan kepercayaan beragama. Ilmu yang mampu menetapkan, menjadikan kita ni yakin dan memang tak rapuh dah. Tak sama-sama, memang jelas, yakin, tetap. Tak berubah dah. Itulah ilmu tauhid. Iaitu tentang kepercayaan beragama Islam dan menyumbang kepada ketetapan keyakinan hasil dari dalil-dalil dan bukti-bukti yang benar-benar meyakinkan kita. Kita tak ragu-ragu dah. Kalau orang kata, kau percaya ke Tuhan tu Allah ada? Kita dah percaya sebab kita dah belajar ilmu tauhid. Jadi kalau orang petikai macam mana pun, kita tetap yakin dengan ilmu yang kita ada daripada ilmu tauhid ni. Jadi ilmu tauhid tu lebih tertempu kepada skopnya, iaitu mencerita, membahaskan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mensatukan, macam yang istilah definisi dari segi bahasa tadi, mensatukan, iaitu mengesakan Allah. Ilmu ini juga, di sebalik nama ilmu tauhid, ada nama-nama lain. Antaranya ialah namanya ilmu kalam. Kalam ni kata-kata. Kenapa dinamakan sebagai ilmu kata-kata? Kerana dalam ilmu tauhid ni banyak perbahasan. Banyak kata-kata yang membahaskan tentang Allah, tentang Nabi, tentang Rasul, tentang kiamat, dan tentang lain-lain lagi. Kemudian ilmu akidah dan juga ilmu usuluddin. Usuluddin ni, usul tu asas lah, usul din agama, ilmu tentang asas agama. Jadi namanya lain tapi maksudnya sama, intipati dia sama, kontennya pun sama. Itulah ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, kita nak sentuh tentang prinsip asas ad-din, iaitu agama Islam lah. Ini kita dah belajar semester lepas, tajuk semester lepas pun prinsip asas Islam. Sama je lah. Cumanya kita sentuh seberengkas. Jadi agama Islam ni yang kita sedia maklum dan memang kita meyakini agama Islam ni satu-satunya agama yang Allah terima. Innad dina indallahi al-Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah ialah Islam. Jadi agama yang sempurna ni pastinya ada prinsip-prinsip. Ada asas-asas dia. Jadi antara asas-asas yang kita dah belajar semasa lepas, ini sebagai peringatan, iaitulah ada menyentuh tentang sumber-sumber agama Islam dan skop ajaran agama Islam. Sumber ajaran Islam ialah sumber, ada dua kita dah belajar, sumber utama dan juga sumber tafsiran. Sumber utama ni memang tak boleh kita pertikaikan. Inilah sumber yang menjadi rujukan utama, iaitu Al-Quran dan juga hadis. Kenapa Al-Quran? Kerana Al-Quran tu ialah kata-kata Allah, kata-kata Tuhan kita yang kita esakannya. Yang kita belajar dalam ilmu tauhid.
Kenapa hadis? Kerana hadis tu ialah kata-kata atau sesuatu yang dikaitkan kepada manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Nabi dan Rasulnya. Jadi manusia yang paling sempurna. Kita kena ikut, kena patuh arahan dan juga tunjuk ajar daripada manusia yang paling sempurna, iaitu Nabi Muhammad. Itulah sumber kita, itu Al-Quran dan juga hadis. Kemudian skopnya pula dalam agama kita ada 3 skop yang kita biasa belajar dan sehari-hari kita berkaitan dengannya, iaitulah akidah tentang ilmu kepercayaan, keimanan, ilmu tauhid, kemudian syariat, iaitu cara bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini berdasarkan kepada ketetapan Allah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan yang ketiganya akhlak, cara bagaimana kita berakhlak, kita menunjukkan kita punya tingkah laku, adab ataupun perangai kita dalam agama Islam. Okey, kita pergi satu-satu secara ringkas. Akidah. Skop yang pertama dalam agama Islam ni, prinsip asas dalam ad-din ni, pertamanya akidah lah. Akidah ni juga dikatakan sebagai ilmu tauhid yang kita dah bahaskan tadi di awal. Jadi akidah tu dari segi bahasanya berasal daripada kata kerja aqadah dalam bahasa Arab. Kita pun dah hurai pada semasa lepas. Iaitulah simpul ataupun ikat. Simpul ikat, aqadah. Dari segi istilahnya kat sini ada 3 pandangan. Pandangan pertama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan akidah itu ialah perkara yang dibenarkan oleh jiwa, hati. Dibenarkan oleh jiwa, hati menjadi tenang kepadanya, beroleh keyakinan di kalangan ahlinya, serta tidak bercampur dengan sebarang keraguan. Itu ialah akidah. Kemudian Al-Fairuz Abadi mengatakan ialah akidah itu ialah sesuatu yang diikat dan disimpul di dalam hati dan jiwa, serta apa yang dipegang oleh seseorang sebagai agama dengan pegangan yang benar dan selamat daripada sebarang keraguan. Maksudnya ada 2 perkataan yang sama dalam 2 definisi ni, iaitu pegangan ataupun ikatan jiwa dan hati dan tak ada keraguan. Tak ada keraguan. Maksudnya unsur keraguan tu ada. Yang atas tu maksudnya tiada sebarang keraguan, yang di bawah ni pun tiada sebarang keraguan. Bila ragu maka hilanglah perkataan yakin tu. Yakin mesti tidak ada keraguan. Kemudian yang ketiga, Imam Al-Ghazali mengatakan akidah itu ialah berpegang dan membenarkan dalam hati secara yakin dan pasti tanpa sebarang keraguan. Sama juga. Jadi yakin tidak ragu. Jadi poin ni itulah, akidah itu ialah berpegang dengan yakin dan tiada keraguan. Itu je untuk istilah yang mudah, lebih mudah lah. Kemudian itu akidah, syariat pula. Syariah ataupun syariat dari segi bahasa syara'a. Menurut Ar-Razi, syara'a tu dari segi bahasanya ialah menempuh. Menempuh apa? Menempuh jalan kan. Macam contohnya semasa lepas, iaitu jalan menuju ke tempat yang ada air. Menempuh. Kemudian menjelaskan, syara'a tu maksud menjelaskan dan menunjukkan jalan. Syara'a. Kalau dalam bahasa Arab juga ada istilahnya syari'un. Syari'un tu jalan. Contohnya jalan apa? Katakanlah nama tempat jalan di Masai namanya Jalan Rambutan. Dalam bahasa Arab syari' rambutan lah. Syari' tu jalan. Syara'a ni menunjukkan jalan. Kemudian dalam istilah, dari seluruh istilahnya, Imam Al-Qurtubi mengatakan syariah atau syariat tu ialah agama yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, yang terdiri daripada pelbagai hukum dan ketentuan. Macam dijantikan tadi, hukum dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Itulah syariat. Ataupun aspek perundangan yang mendisiplinkan perjalanan kehidupan Islam, yang berupa himpunan hukum-hukum syarak, amali, macam praktikal, yang mengatur hubungan sama manusia dalam pelbagai sektor kehidupan dan menjelaskan kepada mereka apa yang disukai Allah dan apa yang dibenci. Itulah syariat. Akhlak pula. Apa itu akhlak? Kita dah sentuh minggu lepas. Akhlak tu apa dia? Iaitulah bahasanya tabiat, perangai. Ada antaranya maksud agama dan kebiasaan ataupun adat. Dari segi istilah, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak tu ialah keadaan yang bersifat batin ataupun dalaman ataupun spiritual, yang mana daripadanya lahir perbuatan
dengan yang baik atau yang buruk tanpa difikir atau dirancang. Istilah yang kita guna minggu lepas, iaitulah perangai spontan yang telah pun menjadi tabiat dalam diri kita. Itulah akhlak. Kemudian kita nak tengok apa kaitannya. Apa hubung kait akidah dengan syariat, dengan akhlak. Kenapa? Dia walaupun kita dah tahu tadi salah satu akidah tu apa, syariat tu apa, akhlak tu apa, maka kita nak tengok perkaitan antara ketiga-tiganya. Okay, kalau kita teliti, kita tengok ketiga-tiga elemen tersebut saling berkaitan untuk melahirkan seorang muslim ataupun muslimah ataupun mukmin ataupun mukminah yang kamil, yang sempurna. Seorang mukmin ataupun orang yang beragama Islam yang sempurna, yang terbaik, dia mesti ada tiga-tiga elemen ini tersebut. Sama juga macam peradaban. Kalau dalam peradaban tu kemajuan dari segi spiritual dan juga fizikalnya, begitulah juga dalam manusia ni. Kena ada ketiga-tiga elemen ni, barulah manusia tadi maju dan menepati maksud Islam ataupun maksud Muslim dan mukmin. Iaitulah akidahnya betul, akidahnya terbaik, syariatnya pun terbaik, akhlaknya pun terbaik. Kalau ketiga-tiga elemen terbaik, maka terbaiklah orang tu. Itulah maksudnya memang ada berkaitan. Elemen yang paling utama antara tiga tadi, yang menjadi asas kukuh dalam keimanan seorang, itulah akidahnya. Akidahnya betul, insya-Allah syariatnya betul, akhlaknya pun betul. Jadi orang kata ketua dia. Biasanya kalau dalam tiga orang, Nabi ada bersabda, kalau ada tiga orang daripada kamu, lantiklah seorang ketua. Supaya ketua ada bermaksud akan memandu kita, memandu tiga orang tadi ke arah yang lebih baik. Jadi antara tiga perkataan ni, tiga elemen ni, ketuanya ialah akidah. Akidahnya betul, akidahnya baik ataupun akidahnya terbaik, maka syariatnya pun betul, syariatnya baik dan terbaik. Begitu juga akhlaknya betul, baik dan terbaik juga. Jadi akidah ketua bagi ketiga-tiga perkataan. Hubungan akidah dan syariat. Akidah dan syariah. Orang yang mempunyai pegangan akidah yang kuat dan kukuh sememangnya memahami dan mengimani segala perkara, segala apa yang ada yang berkaitan dengan penciptanya, iaitu Allah. Sama ada sifat-sifat Allah, kekuasaannya, janji-janjinya dan sebagainya. Orang yang betul-betul pegangan dia betul, dia belajar tentang akidah dengan ulama yang betul, dengan tok guru yang betul. Kerana akidah ni dia berkaitan kepercayaan, dan akibat salah faham tentang akidah, salah menuntut dengan tok guru ataupun pengajar akidah yang salah, maka akan jadilah pengikut agama ataupun ajaran yang sesat. Sebab tu kita lihat kat negara kita ni ataupun mana-mana negara pun, walaupun dah ada ilmu yang betul tentang akidah, tapi masih lagi wujud golongan-golongan yang sesat. Kenapa sesat? Antara sebabnya kerana tidak ada pegangan agama yang kuat dan tidak tahu atau salah memilih guru untuk belajar tentang akidah. Jumpa guru yang sesat, maka jadi murid yang sesat lah. Jadi orang yang mempunyai pegangan akidah yang kuat dan kukuh betul, maka sudah pasti dia akan memahami atau menjadi Muslim, mukmin, orang yang beriman dengan yang baik, yang betul lah. Kemudian syariah yang telah ditetapkan oleh Allah merupakan suatu perundangan atau peraturan yang berfungsi untuk memandu manusia ke arah jalan-jalan yang diridai Allah. Syariah. Jadi setiap suruhan dan larangan Allah ada hikmahnya untuk ke arah kebaikan dalam kehidupan. Persoalannya, adakah semua syariat yang Allah tetapkan dalam agama Islam ni, yang kita dah belajar tentangnya dan dah tahu pun tentangnya, diterima dan diguna pakai oleh umat Islam dengan rela hati? Kan? Contoh macam syariat solat. Semua tahu dah solat telah disyariatkan dan merupakan wajib, fardu ain bagi setiap individu. Semua tahu. Tapi adakah semua individu ataupun umat Islam tadi pakai ataupun mengamalkan syariat yang telah dipelajari? Jawapannya, ramai yang tidak ikut syariat ataupun tidak guna syariat Allah yang telah tetapkan. Itulah persoalannya. Jadi, kat sinilah kita dapat lihat hubungan antara akidah dan syariat. Kalau kita yakin 100% dan percaya dah memang Allah yang suruh supaya kita bersolat. Contohnya kan, Allah suruh solat. Macam mana tahu? Kita tengok daripada ayat Al-Quran. Wa aqimus solah.
hendaklah kamu semua mendirikan solat. Siapa yang beritahu ni? Allah. Kan, kita tahu dah Allah tu memang Tuhan semesta alam yang Maha Esa. Kalau kita tak ikut cakap Allah, nanti Allah bagi dosa. Kalau banyak dosa nanti masuk neraka. Neraka tu macam mana kita dah tahu dah. Tapi kita tahu pun buat-buat tak tahu. Tinggalkan juga sebab terikut dengan nafsu, dengan pujukan atau bisikan syaitan. Maka kat situlah kita nampak kaitannya. Kalau akidah kita kuat, betul-betul kuat, sangat kuat, kita kukuh, percaya, kemudian kita buktikanlah dengan syariat. Buktikan dengan syariat. Jadi seolah-olahnya untuk mudah faham, akidah ni apa yang ada dalam hati lah. Syariat ni apa yang kita zahirkan. Melalui perlakuan kita dalam bentuk mengamalkan perkara-perkara yang Allah telah tetapkan. Jadi itulah buktinya kita percaya dan yakin. Biasanya kalau golongan-golongan muda ni, untuk orang-orang yang belum berkahwin ni, contohnya istilah orang Kelantan, gewer kan. Gewer. Semua ada gewer. Ada orang kata pakwa-makwa kan. Contoh, perempuan tanya pada lelaki kan, betul ni sayang saya. Kan benda tu kan benda yang subjektif, yang tak nampak, tentang kepercayaan kan. Ada unsur kepercayaan, ya saya betul. Dia cakap kan, saya sayang. Percaya, ya ke sayang ni? Tak ada bukti pun. Cuba buktikan. Katakanlah lelaki tadi bagi dia emas ke, belikan handphone contoh kan. Itu bukti. Macam juga akidah dan syariah, kita kata kita percaya Allah tu Esa. Allah yang suruh buat syariat semua ni. Kemudian tak nak buat. Jadi akidah tadi tak tepat lah. Kurang betul. Tapi kalau bergerak secara serentak, akidahnya betul. Kita juga buat apa yang Allah suruh tadi, syariatnya betul. Maka kat situlah hubungannya tadi. Hubungan yang sangat terbaik. Hubungan yang sangat terbaik. Sebab sama-sama bergerak secara seiring dan sejalan. Akidah dan syariah. Jadi jika seorang itu mempunyai akidah yang mantap dan kukuh, sudah pasti segala syariat Allah difahami dan dipatuhi dengan sepenuh ketaatan dan keimanan yang macam saya nyatakan tadi. Contoh, seseorang itu jika dia beriman kepada sifat Allah, sudah pasti dia akan mengikut segala suruhan dan larangan Allah. Kerana tahu Allah itu sifatnya maha mengetahui. Ini macam yang saya dah huraikan tadi. Okey. Hubungan akidah dan akhlak pula. Sama juga akhlak. Akidah yang kukuh kepada Allah sudah pasti akan menerbitkan akhlak yang baik dan mulia. Akhlak yang baik dan mulia. Hal ini kerana akhlak Islam adalah pancaran daripada kekuatan akidahnya. Betul lah. Sebab akidah tu kita punya keimanan, kita punya ilmu tentang keimanan, ilmu tentang Allah, hari kiamat, tentang Nabi dan Rasul, tentang kitab-kitab, tentang malaikat, dan perkara-perkara ghaibiat yang lain, syurga, neraka, balasan pahala dan balasan dosa. Itu akidah lah. Jadi bagaimana kita nak tahu akidahnya betul? Melalui akhlak. Dianggap sebagai pancaran daripada akidah. Pancarannya, maksudnya pantulan hasil daripada akidahnya. Jadi akidah itu berperanan sebagai jentera penggerak supaya manusia melakukan apa yang disukai dan diredai Allah. Akidah itu penggerak dia. Penggerak. Kalau katakanlah kapal terbang tu kira enjin ni lah. Enjin tak bergerak, tak dihidupkan punya switch dia kan. Nak tak on kan. Jadi kapal terbang pun enjin tak bergerak, tak boleh terbang ke atas. Tak boleh bergerak, tak boleh jalan. Sama juga macam kenderaan lain-lain. Jadi enjin kenderaan tu dianggap sebagai enjinnya ialah akidah. Kalau akidah dia, enjin dia hidup baik betul, tak ada bunyi tungtang-tungtang, diyakini selamat untuk berjalan, maka kita pun berjalanlah menggunakan kenderaan tersebut. Begitu juga akidahnya. Akidahnya ni betul, baik, tak ada masalah pada akidah, kita jalanlah menggunakan syariat. Syariat. Itu contoh je. Jadi orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat akan dikesani dengan sifat-sifat Allah yang termahal dan tertinggi, yang akan mengesani pula pelbagai perlakuan dan kegiatan hidup yang baik. Jadi itulah hubungan akidah dan akhlak. Jadi akidah, syariat dan akhlak ketiga-tiganya kita sedia maklum saling berhubungan. Tidak boleh kita kecualikan salah satu daripadanya. Kalau kita utamakan akidah saja, dia kata nak berakidah je, tak nak syariat, tak nak akhlak. Macam mana tu? Sebab akhlak tu dia pancaran daripada akidah. Kalau tak ada pancaran dia, tak ada pembuktian dia, macam nak tahu akidah tu betul atau salah? Jadi dia kena bergerak seiring dan sejalan. Itulah dia akidah, akhlak dan syariat. Okey. Iman ni adalah ibarat bumi. Iman ni kita ibaratkan sebagai bumi yang menjadi tempat semaian benih akhlak. Bumi ataupun tanah lah. Iman tu sendiri sudah mengandungi segala benih akhlak yang baik. Seseorang yang benar-benar beriman
dengan sendirinya telah membawa segala benih akhlak yang mulia ataupun akhlak mahmudah. Sebab akhlak ada dua. Iman tidak akan membawa benih akhlak mazmumah. Tidak. Iman mesti akan membawa benih akhlak yang mahmudah. Sebab iman tu percaya. Percaya dia mesti yakin ada pahala, dosa, syurga, neraka. Takkan dia nak buat perkara yang tidak elok atau akhlak-akhlak yang mazmumah. Jadi bila iman tadi menjadi sempurna dan membuahkan hasil, maka ia akan lahir dalam bentuk keluhuran akhlak ataupun akhlak yang luhur, akhlak mahmudah, akhlak terpuji, akhlak mulia. Semua itulah berkaitan dengan akhlak. Okay, kesimpulan. Kesimpulannya ialah ketiga-tiga elemen, iaitulah elemen syariat, elemen akidah, elemen syariah, elemen akhlak, merupakan asas-asas Islam yang sewajibnya kita hayati agar dapat menjadi Muslim dan mukmin yang seimbang dan terbaik. Dan terbaik. Bagaimana firman Allah dalam surah dalam Al-Quran, kalau semua biasa dengar, berkaitan umat yang terbaik ini, kuntum khaira ummatin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu semua ialah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, dan itulah kamu semua ni beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, dan membuat kebaikan, menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang mungkar. Jadi menjadi Muslim yang sejati lah. Imannya betul, akhlaknya pun terbaik, syariatnya, jalan kehidupannya pun betul. Jadi mukmin Muslim yang seimbang lah, yang terbaik. Jadi tanpa salah satu daripadanya akan pincanglah kehidupan seorang itu dan akan mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang dapat merosakkan akidah. Merosakkan akidah. Contoh tadi, akidahnya dia belajar tapi dia tak nak bersyariat. Tak nak ikut jalan syariat Islam. Sudah pasti akidahnya pun rosak juga. Cuma dia tak perasan yang akidahnya telah rosak. Ataupun contohnya kita katakan, biasa kita dengar ni, contoh saya buat contoh yang real lah. Contohkan orang perempuan yang tidak mahu bertudung. Dia kata, dia bagi alasan, memanglah tak bertudung tapi hati kita baik. Siapa yang tahu hati dia katakan, hati baik, memang tak bertudung tapi hati baik. Mana boleh tak bertudung hati baik? Ataupun ada iman, kan? Sebab bertudung, berpakaian Islam tu mencerminkan dia punya apa dalam hati dia. Kalau dia memakai tudung yang menutup aurat atau memakai pakaian menutup aurat, sudah pasti imannya tu yang menggerakkan pergerakan atau perbuatan dia untuk bertudung atau berpakaian menutup aurat. Iman dia yang menggerakkan. Sebab iman tadi, kalau iman tu sempurna, memang iman itulah yang akan menjadi jentera yang menggerakkan pergerakan tangan kita, kita punya otak kita, akal kita, fikiran kita, kaki kita, tangan kita dan sebagainya. Itulah dia kesimpulannya. Okey, sekian sahaja kita punya perkongsian pada minggu ni. Okey, ada apa-apa soalan tak yang tak jelas tentang kita punya topik minggu ni?